Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini, itulah pada pagi Sabtu bersamaan dengan 8 hari bulan Oktober tahun 2011, kita dapat mulakan muzakarah kita ataupun perbincangan kita dalam sebuah kitab yang sangat masyhur di tempat kita ini, yang bernama Munyatul Musalli, yang ditulis oleh seorang tokoh yang hebat dalam dunia alam Melayu Nusantara ini, iaitulah Syekh Daud bin Abdullah Al-Qadani. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitulah yang berbahagia Tan Sri sebagai Imam Masjid Negara dan semua imam-imam, berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ihsan, Ustaz Aziz dan lain-lain, muslimin dan muslimat yang hadir bersama sebagai ahli munaqashah ataupun rakan bicara kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah perbincangan kita dalam kitab Munyatul Musalli ini, kita akan baca format dia. Mungkin kita akan ikut apa yang telah pun kita buat dalam radio IQ, ya. Seorang pembaca akan duduk di depan ini dan begini-gini. Siapa yang nak baca boleh, muslimah pun boleh baca juga. Tak apa, kalau salah pun tak ada markah. Cuma kalau betul mungkin ada hadiah. Itu kelebihan dia. Salah tak letak. Kalau salah baca tak apa, tapi kalau betul baca, saya nak suruh ke Masjid Negara bagi hadiah. Kalau Masjid Negara tak bagi, baru anak bagi, insya-Allah. Jadi kita minta, jadi cara pembacaan insya-Allah, kita baca beberapa baris, kemudian anak akan jelaskan makna perkataan yang payah ataupun yang perlu pada penjelasan. Bila habis satu-satu masalah, kita akan buka kepada perbincangan. Para peserta muslimin dan muslimat boleh bertanya, boleh membuat ta'liqat, ulasan, ataupun menambah sebagai yang kita katakan di sini. Kitab ini tidaklah besar sangat. Dalam pengalaman yang lepas, daripada awal sehingga 42 muka surat ini mengambil masa selama mungkin 30 siri kalau kita tak panjang. Tapi dalam radio IKIM, sebab dia turun naik, sekali dibagi masa 1 jam, sekali dia suruh 40 minit, ada kalanya 30 minit, jadi menyebabkan jaraknya jadi panjang sehingga 46 siri. Dalam satu wacana lain di Johor baru ni, kita baca 2 kali je khatam. Baca kali pertama sampai muka surat 20, kali yang kedua nanti muka surat 42 tak khatam. Ada satu lagi cara bacaan, dipanggil cara baca India. Kalau tuan-tuan rasa nak khatam hari ni je, kita baca cara India. India ni dia baca Bismillah tu pakai berapa nafas boleh pergi, 5 baris pun baca terus je sampai habis. Masing-masing tanda tangan, ambil berkat, ijazah, khataman. Itu satu hari boleh selesai. Jadi wa kana baina zalika sabila, kita ambil jalan yang tengah, pertengahan. Tidaklah panjang sangat huraiannya dan tidak terlalu ringkas yang menyebabkan kita rasa tak nampak pula gambaran dia ataupun tidak jelas apa yang sepatutnya diperjelaskan. Cuma dalam metod pengajian
Anak rasalah di zaman kita hari ini, di zaman orang panggil dunia globalisasi yang begitu luas, dunia yang tak terkawal hari ini, semua masuk dalam dunia kita, dalam rumah kita, dalam maklumat, makrifah kita. Maka pendekatan, anak rasa pendekatan yang kita bawa dalam Radio Aikin, kita menjelaskan juga pandangan-pandangan alim ulama di luar daripada mazhab Syafi'i lebih sesuai dengan keadaan yang ada hari ini. Itu pun kalau ahli-ahli peserta sekalian rasa tak perlulah kita Syafi'i saja pun boleh, dua-dua boleh, dan yang satu mazhab itu lebih ringan untuk saya, lebih mudah. Tetapi dari sudut pemahaman yang mungkin agak tidak begitu luas. Bagaimana anak kata tadi, dunia globalisasi yang perlu pada penjelasan yang sejelas. Kalau boleh kita ada 10 mazhab kita bawa semua, termasuklah mazhab Syiah. Tapi oleh kerana kita tak nak iktiraf Syiah, maka kita tak nak sebut dia. Sebut sani pun salah sebut. Kalau patut tak kata gitu. Sebab kita kata dia ni bukan mazhab yang mu'tabar mengikut ahli sunnah, maka kenapa kita nak masukkan dia? Walaupun ada orang suruh kita masukkan, dia kata masuk ke satu lagi mazhab, dia kata tak payah. Sebab kalau lama banyak sangat kita sebut, yang menyebabkan orang rasa mesra. Bagus juga yang ni sekali-sekala, terutama dalam bab solat jamaah. Orang ni rasa ramai orang minat, silat-silat tukar mazhab ada. Jadi bahaya kan? Itu saja apa yang kita nak katakan dalam perbincangan ini. Jadi insya-Allah kita akan mulakan. Jadi pembaca kita yang pertama pada pagi yang mulia ini, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, yang juga merupakan rakan bicara dalam Pondok Warisan. Hari ini alhamdulillah saya tengok rakan bicara kita dalam Pondok Warisan Radio Aikin, beberapa orang telah pun hadir, bersedia untuk membaca. Tapi oleh kerana tempat yang berlainan, kita beri peluang kepada orang lain pula. Siapa nak je mari kat depan. Yang muslimat pun dekat depan juga, kita beri peluang insya-Allah. Jadi kitab yang ada di tangan muslimin dan muslimat ini, dia dipanggil Nuskhah Miriyah. Tengok dalam muka surah yang pertama itu dipanggil Nuskhah Miriyah. Nuskhah Miriyah ni, Miri yang dicetak di Mekah pada tahun lama sekali kita ni. Dia panggil tabak hajari, tabak cara batu. Kalau tuan-tuan dengar saya cerita dalam Radio Aikin, kata tabak hajari inilah di antara contoh. Tengok dia punya tulisan pun, dia kalau kita pegang yang asli dia, yang tidak photostat, dia lekuk berlubang dia punya tulisan. Macam braille, orang buta pun boleh baca. Dia punya kuat, dia punya tekanan. Baiklah, kita mulakan bicara kita dengan pembacaan daripada Ustaz Husni. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kumulai risalah ini dengan nama Allah. Ibda min as-safat ula. Ambil daripada kulit kan. Ini cara kita belajar talaqi kita lama kita pondok ni. Orang panggil belajar dari kulit ke kulit. Cuma mungkin kita tak nak baca nama cetak dia. Kita baca nama kitab. Inilah kitab yang bernama Muniyatul Musalli, yang melengkapi akan Masail Durad wal La'ali, karangan Al-Alim, iaitu Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani, wafarallahu lahu, amin thumma amin. Dan adalah pada akhir kitab ini satu risalah yang dinamakan dia Al-Bahjatul Mardiyah, pada bicara muwafiq dan takhaluf makmum akan imam, tarjamatul Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani al-madhkur, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimin, amin. Baik. Jadi Syekh Daud rahimahullah menamakan ini risalah. Kalau kita lihat dalam penulisan Syekh Daud, dia ada dua cara. Satu dia panggil risalah, bermakna kitab kecil. Risalah ni kitab kecil, macam kitab yang ada di tangan kita ni. Ada dua kitab dalam kitab ini, ada dua kitab. Satu risalah ini Muniyatul Musalli, yang kedua Al-Bahjatul Al-Mardiyah. Jadi ada dua kitab dalam satu kitab. Dan ada lagi kitab yang ditulis besar, seperti kitab Bughyatul Tulab dan nama-nama lain yang akan kita sebutkan nanti. Bughyatul Tulab ni besar sampai 2 jilid. Kita nak baca dia pun
Kalau cara baca seperti di pengajian-pengajian lama itu mungkin mengambil masa yang agak lama, sampai bertahun-tahun baru kita khatam kitab. Jadi kitab ini disebut dengan nama Munyatul Musalli, ataupun ada juga orang baca Munyah. Kalau kita tengok dalam kamus Munyah dengan makna al-baghyah. Al-baghyah makna tuntutan ataupun pencarian seorang. Orang itu nak pada benda baghyah. Macam baghyatut tulab. Baghyatut tulab, kehendak orang belajar. Orang belajar nak apa? Nak ilmu. Jadi dalam kitab ini ada ilmu yang diberi kepada dia. Ada juga dengan makna mayutamanna. Al-munyah dengan makna mayutamanna, benda yang dicita-citakan, yang diharapkan, yang dikehendaki. Jadi munyatul al-musalli, cita-cita, kehendak orang salat. Orang salat dia nak apa? Tentulah dia nak salatnya sempurna, nak salatnya jadi lengkap sebagaimana yang lain. Syekh Al-Marbawi dalam kamus dia, kamus Al-Marbawi mengatakan munyah daripada kata munah, iaitulah dengan makna kehendak, cita-cita, mahu. Bahasa dia tu mahu, maknanya mahu lah, yakni ingin. Baik, itu ada sebut munyah. Yang kedua al-musalli. Al-musalli iaitu orang salat, orang sembahyang. Kita ini kita sebut salat, kita sebut sembahyang. Jadi ada setengah para ulama yang lebih selesa kalau kita kata salat itu salat, tak payah kata sembahyang. Kalau sembahyang pun betul juga bahasa Melayu. Ad-durar. Ad-durar jamu ad-dur ataupun durrah, bermakna mutiara ataupun intan. Intan. Al-la'ali. Al-la'ali agak payah sikit, tak bagi sikit. Al-la'ali jamak pada al-lu'lu. Al-lu'lu dengan makna mutiara. Itu dari sudut mufradat unwanul kitab. Mufradat ni kalimah awal terjemahan satu-satu kepada nama kitab yang disebut oleh Syekh Daud. Kita kena ingat, bila kita nak baca mana-mana kitab, mana-mana buku, kita kena baca unwan, nama kitab itu sendiri. Barulah kita dapat memahami apa ada isi kandungan dalam kitab itu. Setengah orang ni bila dia beli kitab, dia tak tengok sangat nama kitab, dia tulis jadual. Kitab malam Sabtu. Orang tanya kitab apa tu? Kitab malam Sabtu. Kalau orang tanya, ini berlaku. Kalau kita belajar dengan budak-budak lah di pondok tanya kitab apa nama? Awak dah bawa setiap malam nanti. Dia kata ini kitab malam Khamis. Tahu lah kitab malam Khamis. Nama dia tak tahu nama. Sebab salah didikan kita juga. Macam kita bawa anak kita. Bila kita ajar nama dia Abang Lu, orang main rumah tanya, nama apa? Abang Lu. Nama Lu lah. Tak ada nama. Sebab kita tak ajar dia nama Muhammad Abdullah contohnya. Jadi main Abang Lu situ. Jadi kita pun bila baca mana-mana kitab yang kita nak baca, yang pertama sekali unwan kitab mesti dipahami dan dikenali. Baik. Sekarang ini kita bawa kita pergi kepada nama kitab Munyatul Musalli. Cita-cita orang salat yang melengkapi dalam kitab ini akan masail durar wal la'ali, masalah-masalah yang dipetik daripada mutiara ataupun intan-intan yang diambil dalamnya. Kita boleh faham, boleh simpulkan di sini bahawa kitab ini ringkas. Kalau nak belajar kitab solat yang panjang, kamu pergi kepada kitab yang lain seperti Baghyatut Tulab yang ditulis oleh Syekh sendiri rahimahullah. Kalau kamu nak ini saja, maka inilah yang lub dia ataupun dia panggil inti hatinya duduk dekat sini. Karangan Al-Alim, iaitulah Tuan Syekh. Ini yang ditulis oleh orang lain atau ini dikata karangan Al-Alim, Al-Allamah, Al-Habru, Al-Fahamah, Al-Ma'arif, Al-Arif, Al-Rabbani, iaitulah Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi bahasa gelaran orang zaman dulu macam Al-Alim, Al-Allamah, orang yang sangat alim. Alim lagi sangat alim. Alim ulama dalam kita ini.
Al-Habrul Fahamah, itu orang alim juga. Al-Arif Al-Rabbani, itu istilah yang diguna oleh orang zaman dulu. Kalau zaman kita ini tak ada lagi hal ini. Dia ada yang berbahagia Tan Sri Profesor, tak cukup Profesor, Profesor Madya Emeritus, habis benda dia tak ada. Doktor. Jadi Al-Faqih ilallah mungkin tak ada fakir. Semua orang hebat-hebat belakang. Gelaran zaman tu ini. Kalau tarah ni kalau orang boleh bagi tarah ini lebih pada profesor zaman kita ni lah. Tajuk dia. Kalau kita nak tengok Tuan Syekh sendiri, dia sendiri rahimahullah, dia tak sebut apa-apa. Yang diterjemahkan dia oleh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Itu je gelaran dia yang diterjemah oleh Daud bin Abdullah. Dia bahasa kediri dia, nama dia, ayah dia Al-Fatani, dia tak kata lebih daripada itu. Iaitu Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani, ghafarallahu lahu, amin. Dan pada akhir kitab ini satu risalah dinamakan Al-Bahjatu Al-Mardiyatu, pada bicara muafiq dan takhaluf. Kalau setengah bahasa ini guna oleh ustaz-ustaz kita, dia kata masalah masbuk muafiq. Syekh ni tak mahu. Dia naknya muafiq. Asalnya orang tu bila solat berjamaah muafiq bersama dengan imam dulu, baru dia mari masbuk. Takhaluf maknanya orang yang ketinggalan daripada itu. Makmum akan imam. Terjemah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani Al-Mazkur, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liwalidaina jami'an wa li jami'il muslimin, amin tsumma amin. Baiklah, itu dari segi nama kitab. Dalam kitab yang ada di tangan tuan-tuan Nuskhah Al-Fataniyah ini telah memberi sedikit biodata ataupun terjemah kepada Syekh Daud. Coba tengok depan tu, pengenalan Muniyatul Musalli. Dia sebut di awal kitab ini tentang pengenalan, tapi dia tak sebut tentang siapa Syekh Daud. Secara ringkasnya ada kat sini. Saya sebutlah secara ringkas di mukadimah kita ini. Iaitulah nama dia Daud bin Abdullah Al-Fatani. Beliau adalah merupakan seorang ulama Melayu yang sehingga kini merupakan ulama yang paling banyak menghasilkan penulisan kitab-kitab karangan. Bilangan kitab yang setakat ini dapat dinisbahkan kepadanya melebihi daripada 100 judul kitab. Kalau nak semua senarai kitab tu belinya ni. Ni Muniyatul Musalli yang dikeluarkan oleh Khazanah Fataniyah ini, Syekh Muhammad Saghir, disenaraikan dalam buku ini hampir ataupun semua manuskrip yang belum cetak yang ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani sudah ada di sini. Yang disebut di sini yang ada mungkin yang dia jumpa saja dalam 61 buah kitab. 61 buah kitab. Mengikut orang lain, catatan orang lain, Syekh Daud Al-Fatani, jumlah karangan semuanya 101 buah karangan. Terdapat dalam bahasa Arab dan juga dalam bahasa Melayu, dalam bentuk biasa dan dalam bentuk nazam. Jadi dua-dua dia ada. Syekh Daud rahimahullah, dia dilahirkan di Parit, kampung Parit Al-Marhum, tidak jauh daripada Masjid Krisi. Biasanya kalau kita pergi ke petani, Masjid Krisi ini sangat masyhur. Yang hari ini pengamal untuk pergi tengok, sekitar tahun 1148 Hijriah. Memulakan pelajarannya di petani, kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Syekh Daud telah bergiat di Makkah dan Taif dalam mengarang kitab dan memberi pendidikan kepada para muridnya. Di samping itu Syekh juga telah menjadi Syekh Haji bagi jemaah yang datang daripada rantau ini. Jadi tuan-tuan guru kita di Mekah zaman dulu berkhidmat kepada jemaah haji. Berbezalah dengan zaman kita ini, kita khidmat juga tapi melalui pakej-pakej haji yang ada sebahagiannya kita tahu mereka sangat ikhlas membantu jemaah haji, dan ada sebahagian daripadanya mereka juga ikhlas. Ada pulangan-pulangan yang tersendiri di samping itu. Jadi dua-duanya dapat. Sebagaimana disebut dia syahadu manafi'alahum haji. Dunia mendapat, akhirat mendapat. Kebanyakan tuan-tuan guru kita, pasal tu dia panggil Al-Mutawif. Al-Mutawif zaman dulu, tuan-tuan guru ini sendiri bertindak membawa para jemaah dia pergi ke masjid, bawa pergi haji dan sebagainya, kerana dia tahu orang haji ni sangat perlu pada bimbingan.
Syekh Daud Al-Qahtani begitu fasih dalam penggunaan bahasa Melayunya sebagaimana yang didapati dalam kitab kita. Jadi kitab Syekh Daud ini kalau kita nak bandingkan dengan kitab lain yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara juga, kitab dia lebih mudah, lebih ringkas, tapi bahasa di zaman dia. Nah, ini yang kata, apa pasal? Pernah waktu kita baca kitab Musalli ni secara dalam radio, dia kata kenapa sampai 20 kali nya dalam kitab. Akan nya satu perenggan saja 20 kali nya. Kata bahasa dia zaman dulu kalau tidak ada nya, tak ada lemaknya. Tapi kita ini kalau ada nya, sakit perut. Tak faham dia. Istilah itu ada, dia baik. Jadi bahasanya baik, begitu fasih dalam penggunaan bahasa Melayu sebagaimana yang dapati dalam kitab, menulis dalam bentuk biasa dan dalam bentuk syair serta nazam. Beliau menulis dalam pelbagai jenis cabangan ilmu-ilmu Islam seperti usuluddin, fiqh, tasawuf dan qisah. Syekh menghasilkan tulisan sendiri dan juga banyak menterjemahkan kitab-kitab Arab. Jadi rahimahullah taala, Syekh Daud bila dia terjemah diterjemahkan oleh Syekh Daud, oleh Daud bin Abdullah. Dia mengaku bahawa bukan yang dia tulis. Syekh Daud pernah kembali dari Hijaz bagi mencari petani, menemui Sultan Muhammad Safiyuddin Sultan Sambas di Kalimantan dan melawat saudara maranya di Terengganu. Syekh Daud Petani meninggal dunia di Taif pada tahun 1263 tanpa meninggalkan zuriat dan dikebumikan berhampiran dengan kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Jadi Abdullah bin Abbas ini di antara sahabat Nabi yang sangat hebat, yang sangat warak, tapi dia tengok di zaman dia mungkinlah zaman dia tu dia tengok orang yang pergi ke Mekah, yang mari daripada luar agak kurang beradab. Dia menyebabkan Syekh Daud Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, aku baca hadis Mekah ni banyak kelebihannya, tapi Mekah juga ada masalah. Orang buat maksiat di sini takkanlah tidak berganda sebagaimana orang yang buat ibadat berganda. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengambil pendekatan tinggal di Taif. Bila aku rindu ke Mekah, aku pergi. Dan memang betul, pandangan Abdullah bin Abbas as-sahabi al-jalil ini memang tepat. Sebabnya kita rasa kita yang selalu pergi ke Mekah ni, bila sampai di Mekah tengok Kaabah biasa sebab kita dah kenal Kaabah. Tapi jemaah haji yang kita bawa ni, yang baru sampai ni, lah kalau pengalaman bawa orang bawa pergi sampai dekat Kaabah, kita tunjuk ni Kaabah ni, pintunya saya duduk kat sini. Kita lepas je dia pergi, memang dia akan menangis kerana itulah kali pertama kecintaan dia, kerinduan dia nak tengok Kaabah dia sebagai kiblatul muslimin. Tapi orang selalu pergi ni dah jadi macam tak rindu juga, tapi macam tak rindu. Nanti sini kadang-kadang jadi masalah. Maka Syekh Abdullah bin Abbas mengambil pendekatan tinggal di Taif. Dia kata bila aku rindu ke Mekah, aku turun. Rahimahullah ala Syekh Daud. Jadi kita tengok sedikit pengenalan tentang kitab Muniatul Musalli. Tidak makul. Orang nak kata tak makul, tak menasabah. Kita baca kitab ni tanpa kita mengetahui sedikit latar belakang mengenai penulisan kitab Syekh Daud dan beberapa pemerhatian ataupun perkara-perkara yang perlu kita sebut di sini. Catatan di sini diambil daripada yang ada di kitab tuan-tuan tu, ambil daripada ni, daripada catatan Syekh Muhammad Salir Abdullah rahimahullah taala yang menulisnya. Dia kata, tengok, Muniatul Musalli adalah karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Qahtani yang paling banyak diajarkan oleh para tuk guru dalam rangka memperkenalkan pengetahuan sembahyang. Sebelum ada buku-buku yang ditulis dengan aksara Latin atau Rumi, Muniatul Musalli pula sebagai buku asas pelajaran salat di seluruh dunia Melayu. Hampir semua rumah penduduk di Sumatera, Kalimantan, Malaysia dan Fatani yang pernah saya kunjungi, saya di sini iaitu Puan Mak Salir, bukan Abu Anas, sejak tahun 1958 hingga 1991. Berapa tahun kajian dia buat kepada kita? 91, 58, 40 tahun. Yang diberikan izin kepada saya memeriksa kitab-kitab simpanannya, kitab Muniatul Musalli pasti ada merupakan bekas dipelajari oleh mereka. Jadi bila cek tengok dalam senarai khazanah buku di rumah orang Islam, kita Syekh Muhammad Salir kata dia jumpa kitab ini dan ada bekas tanda belajar.
Dalam istilah orang belajar di pondok ni, dia panggil dhabit. Dhabit. Dhabit ni catatan yang kita buat, nota yang kita tulis tu. Dia panggil dhabit istilah kita. Jadi kita hari ni pun kena dhabit juga. Bawa buku, bawa kertas, dhabit apa yang kita bincangkan di sini, insya-Allah. Ramai orang tertanya-tanya apa sebab Syekh Daud menulis di bahagian akhir kitab yang membicarakan mengenai sembahyang itu, beliau tambah dengan kisah pemerintahan adil. Tengok dalam muka surat akhir, sebelum akhir itu muka surat 33 ada satu bab ditulis tatmimul faidah. Muka surat 33 dia tulis kitab ini nama Tatmimul Faidah, iaitulah kesempurnaan faedah pada menyatakan yang bergantung dengan raja dan barang yang bergantung dengan dia. Tengok, dia gantung dua kali. Bergantung dengan raja dan bergantung dengan dia. Dengan apa? Dia raja tu lah. Dia dua kali pergi. Jadi orang bertanya, apa sebab Syekh Daud bila tulis kitab salat tiba-tiba masuk dalam bab pemerintah? Jawabnya, sedangkan perkara itu seolah-olah tidak ada sangkut pautnya dengan perkara salat. Jadi kalau kita bincang tentang salat, apa kena-mena dengan pemerintahan? Ini pahaman sebahagian masyarakat yang tidak jelas tasawur Islam. Kalau orang jelas, nampak. Sebab apa nampak? Bila kita bincang tentang salat, dia akan sebut tentang innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu tersendiri. Dalam waktu itu menunjukkan disiplin. Kemudian dalam bab salat jamaah, bila ada imam, makmum, alim setara mana pun, dia kena tunduk kepada imam. Dia tak boleh bangun dulu pada imam. Dia kata, imam ni tak pandang murid saya lebih alim, saya nak bangun dulu. Boleh? Tak mungkin boleh. Jadi sangat disiplin dalam Islam itu tinggi. Maka diajar kepada kita. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, berdasarkan penyelidikan dan cerita dari hampir semua guru pondok, bahawa Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani mengarang kitab tersebut memang atas permintaan salah seorang sultan yang sedang memerintah dalam negeri Melayu, yang ketika itu datang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Jadi sultan zaman dulu walaupun tidak alim tapi orang yang berjaya. Bila datang dia minta dengan Syekh Daud tulis pada hari tentang sebuah kitab. Tidak jelas sultan negeri mana yang dimaksudkan. Dalam semua cetakan Syekh Musali hanya cetakan Matma'ah Al-Miriyah. Al-Miriyah ni yang ada di dekat kita ni, Mekah tahun 1330 bersama dengan 1911. 1911, hari ini sudah 2011. 100 tahun dulu kitab ini telah ditulis. Sahaja yang tercantum sedikit maklumat mengenai ini, sebagaimana tertulis, bermula setengah daripada wajah yang munasabah. Wajah yang munasabah ni mana sebab yang munasabah. Mendatangkan dia oleh muallif, membawa oleh penulis kitab ini, mengiringi bicara sembahyang itu, ada tiap-tiap daripada keduanya itu ibadat. Pemerintahan dan salat itu ibadat yang dituntut oleh syarak. Jadi kita kena fahamlah bahawa pemerintahan dan salat itu tak boleh berpisah. Maka munasabahlah diiringkan kamu daripada bicara sembahyang dengan tatmimul faidah hingga akhir, yang bergantung dengan raja-raja daripada membaikkan rakyat dan mengadilkan mereka itu, dan lainnya daripada barang yang disuruh oleh syarak. Jadi perkara yang disuruh oleh syarak kita kena beritahu kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa Syekh rahimahullah ta'ala seorang yang peka kepada keadaan. Peka. Ulama-ulama zaman dulu bila duduk dengan pemerintah, dengan pemimpin, mengambil kesempatan memberi nasihat. Ini yang disebut dalam hadis wa khudhu aydiyahum, ambil pimpin tangan mereka untuk memberi nasihat. Kalau ada orang ulama-ulama di zaman ini yang mampu bertindak sedemikian, duduk dekat pemimpin memberi nasihat, maka inilah caranya. Yang kita bimbangnya kalau kita duduk dekat pemimpin lama-lama, kita pula menjadi makan nasihat. Tidak memberi nasihat, memakan nasihat. Yang akhirnya kita bertukar wajah daripada seorang yang tegas dengan ilmunya dan berpindah kepada lain cerita. Adapun wajah naqliyah, naqliyah ini cara yang dipindah daripada orang ini. Daripada setengah yang mengkhabarkan, bukan istiqam, setengah. Salah saya tak. Akan fakir
maka iaitu menuntut oleh satu raja daripada Syekh Daud rahimahullah akan mengarang satu risalah yang membicarakan sembahyang, maka memperkenankan ia akan tuntutannya, maka mentaklif dia, menulis dia akan Muniatul Musalli ini dan mendatang ia dengan tatmimul faedah ini supaya munasabah dengan raja-raja. Catatan ini adalah ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani sebagai pentasihah pertamanya, bahawa beliau mendengar cerita dari ayahnya Syekh Muhammad Zain Al-Fatani adalah murid kepada Syekh Daud, sedang ayahnya iaitu Haji Wan Mustafa bin Muhammad Al-Fatani adalah sahabat Syekh Daud, sama-sama belajar di pondok Paubu kepada Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Al-Fatani. Ini apa sebab? Kalau kita belajar dalam ilmu hadis, ilmu menilai cerita penting ini. Bila kita kata Syekh Daud cerita, siapa yang beritahu? Ayah dia, daripada nenek dia, atuk dia kawan Syekh Daud, ayah dia murid, jadi tepatlah cerita. Kalau tidak, satu-satu cerita itu mudah je kita nak tahu betul ke sana. Cerita yang paling mudah tuan-tuan dengar hari ini, banyak orang duduk ceramah. Saya nak membela wanita sikit. Orang duduk ceramah tentang kehebatan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang tokoh yang dianggap sebagai tokoh sufi, yang dia seorang zahidah, abidah, orang yang kuat beribadah, mengatakan bahawa dia telah menundukkan soalan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, rahmatullah al-jami'. Dan Hasan Basri cerita, dia kata nafsu orang perempuan ni 9, akalnya 1. Orang lelaki nafsunya 1, akalnya 9. Kadang-kadang orang perempuan mengadu pada kita, salah tu ustaz dia, yang suami tu pelik-pelik. Kalau kat Mekah tu yang buat masalah ni suami bukan isteri. Jadi kita pun fikir, tengok betul ke cerita macam ni. Orang perempuan memang marah. Sebab dia kata ini kita tak bawa hak asasi woman right lagi ni. Ni baru kita nak bincang buat dah timbul masalah dah. Kalau bawa hak asasi lagi lah dia tak kenal. Jadi bila diteliti para ulama di antaranya Al-Imam Az-Zahabi, setelah ditengok riwayat hidup Syekh Hasan Basri meninggal pada tahun 110. Meninggal tahun 110. Seorang ulama tabi'in. Dan Rabi'atul Adawiyah rahimahullah lahir pada tahun 100. Takkanlah budak umur 10 tahun dah jadi janda pergi berdebat dengan Hasan Basri yang pada waktu itu sudah umur 100 tahun lebih nak kahwin dengan dia. Itu akan menimbulkan ketidaklogik. Itu nasib baik juga ada lagi sempat hidup 10 tahun. Setengah-setengah cerita ni mati lama dah orang tu, baru mari cerita kemudian. Ini pun timbul cerita-cerita yang kita kena nilai. Jadi kalau kita kata buat apalah ulama-ulama zaman dulu, dia sebut dalam terjemah soalan itu, dia ni belajar dengan orang ni, orang ni belajar dengan orang ni. Kita nak tahu level dia di mana, akran dia di mana, siapa dia guru-guru dia, yang bila orang tu ada gurunya macam ni, kawan-kawannya macam ni, kita boleh kenal siapa dia, siapa orang tu. Tengok di sini cerita yang pelik ni diceritakan oleh ramai orang bahawa Syekh Daud Al-Fatani menyusun kitab Muniatul Musalli tanpa menggunakan suatu kitab rujukan. Itu tidak jadi masalah. Para ulama kita banyak menghafal kitab-kitab maklumat-maklumat, dan kita sendiri pun ada juga cerita-cerita yang kita baca zaman dulu, kita bawa sampai hari ini. Kadang-kadang cerita tak betul pun, tapi kita tak pernah murajaah kepada sumber asal yang kita ambil. Ini satu penyakit. Tapi Syekh ni hasil daripada ingatan dia, bacaan dia, ilmu dia, dia boleh tulis macam ni. Semua yang ditulis adalah berdasarkan pengetahuan yang ada dalam ingatan beliau sahaja rahimahullah. Oleh sebab itu raja-raja yang menyuruh beliau mengarang kitab itu merasa ragu. Yang kedua ni, cerita yang kedua ni pelik sikit. Kerana keraguan inilah maka Syekh Daud ketika menulis kitab Muniatul Musalli tanpa menggunakan lampu dan kalam, cahaya keluar dari jari-jarinya, sedang untuk menulis digunakan jari telunjuk. Jadi dikatanya hanya sebuah kitab ini saja. Ini satu cerita. Ada cerita lain yang sangat masyhur. Dia kata Syekh Daud Al-Fatani bila nak pergi ke Mekah, dia pergi tepi sungai, dia naik perahu kudung, ambil kayu tu, dia punya kayu perahu ni, terus pergi ke Mekah. Jadi bila orang tanya di sini, Syekh Daud Syekh Muhammad Salih dia kata begini, dia sebut kepada kita dan tengok dalam ketahan, dia kata tuan-tuan sendirilah menilai dari segi betul tak betul maklumat ini. Apa yang saya nak kata, kita tidak nak mempertikaikan tentang Allah Ta'ala beri karamat kepada seorang itu, seorang hambanya, ada karamatnya.
yang tersendiri, dan ada orang yang Masya Allah Tuhan beri pada dia kehebatan. Cuma dia kata, saya ini hanya memindahkan cerita sekian banyak yang saya dengar. Tulisan ini sekurang-kurangnya sebagai bukti demikian besar pengaruh. Jadi tuan-tuan sendirilah yang membuat penilaian terhadap cerita-cerita yang banyak ini. Cuma saya nak kata bahawa kita tidak perlu pada cerita yang pelik-pelik untuk menaik taraf Syekh Daud Al-Fatani. Cukup dengan apa yang ada ini, bahawa kitab tulisan dia sudah berapa tahun masih lagi diterima pakai oleh orang dan dibaca oleh umat Islam di sini sebagai sebuah kitab rujukan yang agak masyhur di kalangan kita. Dan ada beberapa tempat dalam kitab Muslim ini saya sangat tertarik terhadap ketegasan Allah Yarham Syekh Daud ketika membincangkan, khasnya dalam isu kekeluargaan dalam salat. Nanti kita jumpa nanti dalam bab jaga salat, dalam bab salatul jamaah, di dalam bab kewajiban ibu bapa dan pemerintah terhadap mendirikan salatul al-Jumaah. Jadi kita nampak sangat para ulama kita zaman dulu sangat tegas. Jadi ada pun cetakan-cetakan Muniatul Musalli ini, tuan-tuan boleh baca di sini. Apa yang saya nak tegaskan bahawa Muniatul Musalli ini telah dicetak beribu kali mungkin. Waktu anak mengajar kitab ini saja, di tangan saya ada beberapa nuskah. Di antaranya nuskah yang kita pegang ini dipanggil Tabah Miriyah ataupun Miri yang ada di Mekah. Ada kitab yang dicetak di Fatani yang ada yang paling pelik yang saya ada, manuskripnya ada di rumah saya. Kitab yang dicetak di Osaka, Jepun. Kitab Muniatul Musalli dicetak di India dan dicetak di Jepun. Saya ingat Jepun pada waktu itu tidak ada orang Islam. Tapi kenapa sampai begitu, ada sampai ke Jepun dicetak kitab tulisan tangan. Anda tak bawa ini, mungkin dari satu masa nanti kita akan pamerkan di sini. Salah satu daripada manuskrip yang berharga yang yang disimpan oleh Abu Anas. Saya tengok Syekh Muhammad Shalih rahimahullah pun tidak sebut dalam koleksi kitab dia. Ada yang cetakan Osaka. Dia kata ada yang adanya di India. Dan untuk pengetahuan muslimin dan muslimat, kitab ini telah pun dijadikan satu bahan kajian risalah master oleh seorang pelajar, saudara Marwazi Diauddin daripada Universiti Melaya pada tahun 2005. Kitabnya khatamlah satu kitab, dan insya-Allah mungkin dalam siri yang akan datang atau yang awal tahun nanti insya-Allah akan keluar sebuah kitab lagi yang sedang saya usahakan, Muniatul Musalli karangan Syekh Daud dengan Al-Fatani, ditaklif dan ditahqiq oleh Abu Anas Al-Madani afallahu anhu wa an walidayhi. Tuan-tuan doakan semoga kitab yang kita taklif ini akan zahir ke alam wujud secepat mungkin. Kalau tidak, kita jumpa banyak versi-versi baru yang ditulis oleh orang kitab Muniatul Musalli, nama Muniatul Musalli kat luar, tapi dalamnya telah diubah istilah-istilah yang pelik-pelik, yang payah-payah, yang sepatutnya inilah istilah yang menakutkan sebahagian daripada ustaz kita nak baca. Dia kata kitab ni kalau baca mudah sebab cerita orang ni pun dia belajar di pondok tak habis, asyik pergi tunggu kubur, tunggu apa sini, yang menyebabkan orang lain belajar, dia dulu buat kerja lain. Jadi bila balik kampung, orang suruh baca kitab, dia baca kitab 2-3 baris menangis. Dia kata saya kalau baca kitab ni sebab bukan menangis sebab tak reti nak baca. Itu dia ni. Sama, jadi kita tak nak hari ni, zaman kita hari ni pun orang condemn kitab lama ni bukan kerana kitab, tapi kerana dia tak pernah baca. Dalam satu forum ada seorang sahabat kita, dia kata sungguh kitab Muniatul Musalli. Jadi saya bila sampai mikrofon kepada saya tanya sahabatku ahli panel, kalau tengok pada cara percakapan saudara tadi, seolah-olah kitab Muniatul Musalli ini sudah lalu duduk dalam kepala kita. Ikhlas lillahi ta'ala di atas pentas yang mulia ini, tentang ilmu. Saya nak tanya berapa kali khatam kitab? Dia kata belum baca lagi. Macam mana orang yang tak baca boleh menilai sesuatu perkara? Tidak adilnya kita menilai satu benda yang kita tidak baca. Sama juga hari ini, orang yang masih hidup, Tuhan yang masih hidup, masih wujud di alam dunia ini, tiba-tiba kita pergi ambil maklumat tentang dia dalam internet yang orang sebar, dan kita sebar kepada dia ni macam ni, sedangkan Tuhan yang masih ada. Tidak sampai, tidak habis RM2 kalau kita telefon kepada dia, kita boleh dapat maklumat yang benar. Apa pandangan saudara
dan apa maksud kata-kata saudara dalam masa ini. Jadi bila kita wa iza qultum fa'dilu, Allah sebut dalam Quran, bila kamu bercakap biar adil. Adilnya kita dalam menilai kita lama, kita apa ni Muniatul Musaddiqin, kita jauh yang lain, insya-Allah. Ana alhamdulillah tuan-tuan, kalau tengok dalam website saya Abu Anas Madani itu, saya sudah khatam beberapa buah kita lama dan separuh lama yang kita baca untuk kita kata bahawa kitab ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Cuma sebagai seorang manusia ada beberapa kelemahan dari sudut tertentu. Orang ini kuat dalam bidang fiqh, mungkin dia tidak kuat dalam bidang hadis. Orang ini kuat dalam bidang hadis, mungkin dalam bab fiqhnya agak tidak begitu kuat. Jadi perseimbangan itu, maka sebagaimana kata ulama, al-ilmu rahimun baina ahlihi, ilmu itu menjadi rahim, silaturahim di antara ahli. Orang ini pakar dalam bidang hadis, orang ini pakar dalam bidang tafsir, orang ini pakar dalam bidang, semuanya akan melengkapi kitab-kitab. Jadi sangat tidak selesa tuan-tuan muslimin bila kita baca kitab syekh-syekh yang besar seperti ini. Apabila kita sebut hadis yang disebut ini tidak kuat, anak yang disebut ini lemah, jadi seolah-olah kita menghina. Tak, abadah sama sekali. Tuan-tuan yang belajar di pondok, tidak di pondok pun, yang belajar fiqh Syafi'i, satu matan yang paling kecil yang dihafal oleh orang-orang yang sebagai basic pengajian, dia panggil matan al-ghayat wa taqrib ataupun ghayatul ikhtisar. Matan ini agak pelik, ditulis di kurun awal, lebih kurang dalam 400 tahun atau 500 tahun awal lagi. Bila mari ulama-ulama kemudian Al-Bujairi mari Fathul Qarib mari syarah kepada kita ini, dia tegur terus kenapa Syekh ni kata macam ni, kalau dia kata macam ni lebih baik. Mari orang lain pula sebut kenapa dia sebut qila, sedangkan hadis masing-masing memberi sumbangan. Mari oleh Ibnu Mulaqqin contohnya mengambil kitab ini, kitab hadis-hadis. Mari ulama-ulama yang kemudian sekali Dib Al-Bughadi, ulama Syam contohnya telah menulis sebuah kitab At-Tahzib fi Adillati Al-Ghayat wa Taqrib. Dia letakkan dalil-dalil kepada kitab ini. Jadi kita kena mengatakan bahawa semua ulama yang berkhidmat kepada kitab ini adalah melengkapi satu sama lain dari berbagai sudut. Ada ulama luar, bincang tentang luar bahasa. Jadi masing-masing lengkap melengkapi, tidaklah masing-masing nak menghina ataupun nak menjatuhkan ulama yang lain sebagaimana menjadi sebahagian daripada sikap sebahagian daripada umat kita zaman ini. Jadi kita duk banding, kerana perangai kita macam tu, orang lain pun macam tu juga lah. Abadan sama sekali tidak. Itu mukaddimah yang saya nak kata tentang Muniatul Musaddiqin. Jadi kalau kita masuk tanpa mukaddimah, seolah-olah kita pergi rumah orang terus ke dapur. Tuan kata duduk kat luar dulu, nanti kita buat air baru panggil masuk. Ini masuk terus ke dapur macam orang kampung kita. Orang kampung ni kalau rumah pintu terbuka, dia naik terus. Mana tuan dia? Salam pun tak bagi, tuan kat dapur tak tutup aurat tak apa. Jadi mukaddimah itu penting. Mukaddimah setiap kitab itu penting. Dia pasal itulah kalau kita baca kitab lama dia panggil Al-Mabadi Al-Asyarah. Al-Mabadi Al-Asyarah, prinsip 10 perkara yang mesti kita kena ketahui sebelum masuk pada bab yang nak dibincangkan. Yang pertama sekali takrif dia, yang kedua tentang tujuan dia, yang ketiga apa sebab dia. Jadi ini dipanggil Al-Mabadi Al-Asyarah. Ini orang-orang yang mengaji kitab lama dia akan jumpa insya-Allah dalam pengembaraan kita, rehlah kita bersama kitab Muniatul Musaddiqin. Saya ingat tuan-tuan kena sabar. Kita akan jumpa beberapa istilah yang agak sukar, tapi insya-Allah bi'aunillahi ta'ala wa bi'iznihi nuyassir umur, kita akan permudahkan. Apa yang saya faham saya kata. Apa yang saya silap, yang saya tak faham, tuan-tuan boleh betulkan. Abu Anas, yang saya faham macam ni. Jadi saya akan kata jazakumullahu khairan. Jadi orang yang tak boleh terima teguran orang itu namanya orang sombong. Karena itulah para ulama menggariskan satu kaedah, man ja'a naqidan raja'a farigan. Tulis, man ja'a naqidan raja'a farigan. Siapa dia pergi majlis ilmu kerana nak mengkritik orang, dia akan balik kosong, tak dapat ilmu. Semua orang kata tak masuk dalam kepala dia. Ni lekeh, ni tak baik. Jadi akhirnya balik kosong. Tapi kalau dia man ja'a taliban raja'a ilmu. Siapa dia pergi nak menuntut ilmu, orangnya akan balik dengan ilmu. Ini kaedah yang ditulis oleh para ulama. Dia panggil, kalau bagi saya lah, kaedah zahabiyah, kaedah yang ditulis dengan tinta emas. Orang yang pergi nak kritik sah dia tak kena. Berapa ramai orang yang pergi, dia bukan nak belajar, dia tunggu nak cari salah besar. Orang ni sampai tua mati hidup balik pun dia akan itulah perangai dia. Baiklah, itu mukadimah sedikit
tentang kitab dan tentang perjalanan kita ini. Sebelum saya teruskan pembacaan kita dalam Muqaddimah Syekh Daud rahimahullah, terlebih dahulu saya beri peluang kepada muslimin dan muslimat untuk menambah ataupun memberi taklikat ataupun soalan. Itu saja. Kalau tak ada kita terus. Boleh tanya, muslimat boleh, muslimin boleh. Tak ada soalan. Ini di antara kelebihan orang Melayu, bila dia belajar dia tak. Ya, saya. Bangun tanya, mungkin kita dengar. Salam. Ada mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu persoalan yang mungkin ke soalan yang biasa ditanya oleh mereka yang biasa menuntut ilmu lah. Soalan banyak kitab yang ada, jadi kenapa kita pilih kitab lama yang agak ke bahasa susah nak faham lah. Jadi kitab-kitab yang baru ni dah memudahkan bahasa dia. Jadi itulah soalan lah. Dan kitab ni jadi pilihan. Terima kasih kepada saudara Ridwan. Kenapa kitab ini dipilih? Sedangkan buku baru macam-macam jenis lah. Bergambar ada, warna-warni lagi ada, macam-macam bentuk ada. Jadi jawabnya, kita nampak Allah yang Syekh Daud menulis kitab ini mempunyai ruhnya tersendiri. Ada kelainannya, ada tis dia, ada cita rasa dia sendiri. Boleh jadi nuhsinu azan billah bihi, bahawa dia menulis itu dalam keadaan yang sangat ikhlas dia kepada Allah. Kita tak kata orang yang tak ikhlas, tapi keikhlasan dia yang menyebabkan orang rasa nak baca. Alhamdulillah, soalan yang sama saya ditanya sewaktu mula-mula kita baca kitab ini dalam radio itu. Tetapi setengah perjalanan kita, lepas pada itu anda dapat maklum balas daripada sebahagian daripada pendengar dan pihak radio memberitahu bahawa di antara rating program radio yang paling tinggi iaitulah program Pondok Warisan. Orang kata, saya jalan di Mekah, orang pegang tangan, Ustaz, Assalamualaikum. Dia tak kenal saya, dia ikut lama ikut. Bila saya cakap dengan kawan sebelah, terus dia pegang. Dia kata, suara inilah yang saya dengar. Kata, betul. Siapa? Dia kata, Pondok Warisan. Kata saya. Tadi masa Ustaz yang pertama tadi, saya tak kenal siapa. Sebab saya kenal suara, tidak kenal tuan. Maka dia cerita kepada kita, saya malam Selasa, saya pegang kitab tunggu. Pukul 9 malam, saya tunggu dengan kitabnya. Yang awalnya pada malam Jumaat, saya tunggu kitab dengan ini. Saya tak pergi dah. Kalau pergi masjid balik cepat, kerana nak menada kitab. Nampak kegairahan orang, minat masyarakat itu kepada kitab ini lama. Walaupun dia lama, mempunyai bahasa yang agak payah, tapi kata orang yang payah itulah yang mencabarnya. Kalau baca yang mudah-mudah ni kita rasa biasa, itu tak pergi guru pun saya faham juga. Itu jadi persoalan kita, dan kita rasa insya-Allah Allah Yarham Syekh Daud menulis kita ini dalam keadaan dia begitu ikhlas, sehingga memang kita rasa, dan setiap tempat yang kita pergi orang nak mengaji kita ni, sebagaimana yang anda kata, ada manhaj yang perlu kita dekati dan ada manhaj yang perlu kita ambil. Yang saya tulis dalam muqaddimah kita ini, manhaj yang akan saya bawa dalam perbincangan kita. Sebahagiannya saya dah sebut tadi, bahawa kita akan baca mata dia dan kita akan huraikan kalimat dia yang kalimat al-gharibah, kalimat yang pelik. Kemudian kita akan cuba huraikan sedikit ta'liqat kepada masalah yang dibincangkan ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Adakah tidak Rafiq Hakim, kata Rafiq Hakim cuba nak menyambung semula pondok warisan. Bagi saya penyebarannya luas, seluruh negara boleh dengar.
saya dapati ramai sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah ini. Ya, terima kasih. InsyaAllah kita harapkan akan bersambung balik siri pengajian kita lain pula di Pondok Warisan. Cuma dalam masa yang terdekat ni, mungkin kalau kita nak bincang pun selepas haji nanti, kerana hari ini pihak penerbit rancangan ya sibuk dan orang yang nak baca pun sibuk, kedua-duanya sibuk, jadi orang yang dengar yang tak sibuk. Sebab dia dengar dalam keadaan dia memang dah sibuk, tak ada sibuk lagi, dengar tak kereta, dia dengar dalam rumah. Cuma ada kawan-kawan kita, jazakallah khairan, dia rakam daripada radio dan mungkin dia akan sebarkan. Setengahnya sudah ada dalam main maktabati. Ada lagi yang lain. Soalan yang ketiga, kemudian kita terus pada baca kitab. Muslimat tak kata apa lagi, walaupun nampak minat pihak muslimat ramai. Ada nak kata? Tak ada. Baik. Muslimin dan muslimat sekalian, untuk meneruskan ini saya persilakan Ustaz Ahmad Husni yang lebih mesra dengan panggilan Abu Fatih Al-Mubaraki, hafizahullah ta'ala, dan insyaAllah akan disambung nanti oleh Ustaz Salahuddin, pembaca yang kedua kita. Dan siapa-siapa saja, sahabat-sahabat yang nak baca duduk je kat depan, kita bagi peluang insyaAllah. Sebab bila baca tu baru kita tahu kita boleh baca ke tidak. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Wa ja'ala fiha qurrata 'ainin sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah akan Tuhannya dalam sembahyangnya dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin wa ma'dina asraril 'ashiqin, dan menjadikan padanya dapat lazat manusia khidmat sembahyang yang menempati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba-Nya yang muhibbin, tempat kalian segala rahsia daripada bagi tajalli Allah bagi orang yang asyikin, yakni rindu mereka itu akan mahbubnya yang muhibbin, rindu mereka itu akan mahbubnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il mudnibin. Dan rahmat Allah dan selamanya atas salamnya dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian yang memberi syafaat ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci, mereka itu akan rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Wa ba'd. Mungkin nampak banyak bahasa Arab itu susah nak baca kan. Jadi saya syorkan kita beli nuskah yang baru ni, yang kecil juga, yang diterbit oleh Bank Hilabi ini, memang telah dibariskan semua baca Arab dia, termasuk doa-doa nanti sudah ada baris. Yang tabak Hajari ini kita jadikan dia sebagai komparatif untuk perbandingan. Pak payah nak baca ni bahasa Arab ni, kalau tak ada baris, baik terjemah terus, kalau tidak bertukar nanti. Jadi yang nuskah ni cantik, ini pun cantik, tapi memudahkan kita. Mudah kali yang pertama. Kalau keluar nuskah yang baru lagi nanti, lagi mudah insyaAllah. Beli dulu yang ini. Kata Syekh Daud rahimahullah, ku mulai risalah ini
Jadi saya dah sebut tadi, risalah maksudnya kitab kecil. Dia akan tulis buat kitab yang besar. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu itu jalan bagi orang-orang yang muttaqin. Apa makna orang muttaqin? Orang yang bertakwa. Muttaqin, orang yang bertakwa. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Dan Tuhan yang menjadikan dalam sembahyang itu sejuk. Dia tulis di situ. Sinjingqah dah. Sinjingqah tu sejuk boleh tapi kena bagi sejuk. Sejuk mata hati, qurrata 'aini itu makna sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Semua rasul-rasul mana segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah. Apa makna musyahadah? Menyaksi dengan mata hati. Itu makna musyahadah. Musyahadah atau qalbiyah, dia tengok dengan mata hati dia akan Tuhannya di dalam sembahyang. Jadi orang yang salat ini orang yang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla, bertemu dengan Tuhan. Kerana itu kita tak boleh bercakap dengan manusia, tak boleh bercakap dengan siapa pun tak boleh, kerana kita sedang bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Rukun agama kita ni 5. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi, bunyan Islam ala khamsin. Dalam hadis yang riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, mengatakan hadis itu ittifaq dua imam besar. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilah lil muhibbin wa ma'dina asraril 'ashiqin. Dan menjadikan padanya, pada salat itu, nya itu balik kepada salat. Ini ingat, di sini banyak nya. Nya inilah meringkaskan tulisan, tetapi memeningkan pembaca. Sebab kadang-kadang nya nak pergi ke mana? Ada satu kitab, kalimah hu saja itu balik kepada siapa? Sebab ulama-ulama syurah, pensyarah kepada kitab matan itu berkhilaf. Ada kata hu ni balik kepada dhamir asal, ada kata hu ni balik. Jadi khilaf hu sebiji pun makan masa begitu lama. Saya ingatlah, Allah yarham bapak saya rahimahullah ni, dia banyak suka banyak cerita. Dia kata di antara cerita kali ulama-ulama Kelantan zaman dulu, ada orang nama Tok Ali, Tok Guru Haji Ali Pulau Pisang, nama orang ni, hak ni pakar bahasa, hak ni pakar pekoh. Jadi kadang-kadang dua pondok ni berkelahi. Sebab apa? Sebab hak pekoh ni kritik ke bahasa, hak bahasa kritik hak pekoh. Itu menunjukkan kealiman mereka boleh berbincang sampai begitu kali. Zaman kita ni nak bincang macam mana? Jannatul ajilah, dan menjadikan padanya dapat lazat manis nikmat sembahyang yang menepati syurga yang disegerakan. Siapa nak masuk dalam syurga yang segera, masuk dalam salat. Boleh masuk? Agak-agak. Kau kali 5 baca lama sikit, jadi neraka. Oh lama, sakit habis kalau lutut, kena gaul pula agak. Tuhan yang tahu. Berbeza. Orang yang asyikin, orang yang faham, orang yang munajat dengan Allah Ta'ala, lagi lama salat, lagi sedap. Kita lagi lama, lagi susah hati. Di dalam dunia, surga yang disegerakan dalam dunia ini bagi segala hamba-Nya yang muhibbin, yang mengasihi, yang mencintai Allah Azza wa Jalla. Wa ma'dina asraril asyiqi, dan tempat galian. Tempat galian maksudnya yang menjadi sumber, tanda tempat galian yang menjadi sumber segala rahsia daripada bagai tajalli. Bagai jenis, berbagai-bagai jenis tajalli, penzahiran tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi orang yang rapat dengan Allah, orang yang asyiqin, orang yang rindu mereka itu akan mahbubnya, akan kekasihnya. Siapa kekasihnya itu? Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang asyiqin ini orang yang rindu kepada Allah. Hari ini orang asyiqin ada ke tak ada? Ada. Tak ada. Ada orang kata tak ada lagi orang asyiqin zaman ni. Saya kata zaman sekarang ni orang yang paling ramai sekali asyiqin. Mana satu kampung mesti ada Nur asyiqin, apa asyiqin, Muhammad, semua asyiqin belaka. Tapi nama yang adanya
Dari segi sifatnya, perangainya, tak ada asyiki, dia asyiki juga, asyiki dengan SMS-nya, Facebook dia. Tidak asyiki kepada Allah. Kadang-kadang kita kesian pada anak-anak kita. Kita pilih nama tak penuh. Pilih nama, Nur Asyikin. Asyik kepada siapa? Orang dulu kalau kata asyikin ini sifat orang yang asyik kepada Allah. Sama kita ni kalau sebut asyikin, asyik kepada benda lain. Jadi kita tak nama lain. Nama-nama yang lebih selesa yang menunjukkan kepada nama, bila kita panggil nama menunjukkan anak itu baik, nama panggil baik. Letak nama anak itu susah kayaknya. Allahu Akbar. Susahnya kita di zaman orang hidup bersendirian, jauh daripada syariat. Allah Ta'ala bagikan dia segala, menjadi galian segala rahsia daripada bagai tajalli, penzahiran tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang asyikin, orang yang rindu mereka itu akan mahbubnya, akan kekasihnya. Siapa kasihnya? Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat, kita bacalah dalam sejarah orang-orang seperti ini, para awliyaillah salihin, di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, apa sifat mereka salat, bagaimana keadaan mereka salat, itu sepatutnya kita baca. Tapi hari ini orang belajar juga sifat salat dari segi perbahasan. Salat Nabi macam ni, salat ni macam ni, masing-masing mendakwa dia ni mengikut salat Nabi. Tapi kualiti salatnya kalau kita tanya sungguh-sungguh, jadi tak jadi. Kita lebih banyak kepada perbahasan daripada amalan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muslimin. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persuruh Tuhan sekalian itu ada tak perkataan alam, penghulu sekalian, Tuhan sekalian alam, ada tak? Itu cantik. Kalau kita lama tak ada, kalau kita cetakan baru ni tidak ada. Maka kita tambah di sini, kita kata kalimah perkataan alam itu ambil daripada Nuskhah Miriyah. Ini kaedah tahqiq kita, kena baca banyak nuskhah. Waktu pengalaman buat risalah, tulis masalah risalah, orang Arab panggil magister, Melayu kata master. Risalah master ni paling kurang kita kena ada 3 makhtutat, kena ada 3 manuskrip nama yang kita bandingkan yang mana lebih tepat dengan penulisan, dengan bahasa yang ada. Sama juga dalam kaedah kita baca kitab lama ni pun, dalam kitab yang baru ni tak ada kalimah alam, tapi dalam kitab lama ada. Maka kita tulis di sini, ini ambil daripada Nuskhah Miriyah yang ada kalimah alam. Dan yang memberi syafaat, syafaat maksudnya pertolongan, ia akan segala, di mana akan semua orang yang berdosa pada hari kiamat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia akan beri syafaat kepada orang yang berdosa. Jadi berapa ramai orang yang masuk syurga bi syafaati Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat Nabi ni panjanglah cerita dia. Kalau kita cerita tentang syafaat, barulah kita terasa betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tak perlu kita banyak-banyak. Setengah orang bila nak minta syafaat, terpaksa kita kena baca tu baca tak. Yang paling mudah sekali, tuan-tuan nak dapat syafaat, nak ke tak nak? Ada orang tak nak. Tapi macam tak nak. Macam yang jadi masalah kita. Kalau tanya, semua kata nak. Tapi kalau ditanya kali yang kedua, apa yang awak buat nak syafaat? Ini payah. Kata Ustaz, ini soalan yang kedua agak sensitif. Soalannya mudah kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Dia panggil hadis azan. Hadis azannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, siapa dia dengar azan, dia jawab. Faqulu misla ma yaqul muazzin. Dia kata seperti muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dan di sini kita kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau jawab ialah, tapi saya yakin, saya fikir seorang-seorang setakat ni, saya ingat ramai di kalangan masyarakat Islam di kawasan kita ni duk jawab macam muazzin juga. Muazzin kata hayya 'alas salah, mari salat kat sini, dia di rumah dia pun hayya 'alas salah.
Sebab itu dia tak pergi masjid. Jadi masalah jawab ni kita perlu kena betul. Ni puan-puan ni, muslimat kita balik kalau yang ada suami tu, ajar betul-betul abang. Hayya 'alas salah tu jawab betul. La haula wala quwata illa billah. Dengan makna aku tak boleh pergi ya Allah. Nak jawab nak sahut seruan muazzin ini kecuali dengan pertolongan. Kalau Tuhan tak tolong, rumah tepi masjid. Rumah tepi masjid. Boleh pergi? Orang duduk solat dekat masjid penuh, dia ada masuk kereta kau. Masuk kereta tahajud seorang dia. Ini pasal lagu kat rumah tu lagi dahsyat. Saya banyak kali dah cerita, saya pergi melawat negara China. Sini tak dengar lagi, tak cerita lagi sini. Nak dengar cerita China? Masa ramai orang kita ni pergi ke China, Beijing pergi. Tapi dia naik tengok besar negeri China. Tengok besar tu kita nak pergi pasar Kochi. Kalau ada dalam rumah kita pergi pasar Kochi kat China, tahu? Di pasar ibu Kochi. Ambil anak Kochi campur, bawa tembok besar. Saya tanya orang putih, buat apa ni? Dia kata love. Mana kalau kunci tak terbuka ni, cinta tak putus. Jangan pergi pasar tu. Waktu saya tulis balik dari China, saya tulis catatan dalam website itu. Pengalaman negara China, kita tunjuk gambar kunci banyak sekali. Ini bukan kita kunci, ini Azan. Saya pergi melawat masjid Niuji di Beijing, dekat Zohor pas itu. Sampai kita masuk sekejap, ramai orang masuk, wajib masuk nak salat dulu. Saya pun duduk tengok kat mana dia punya muazzin duduk kat mana bilik, mana mikrofon dia. Dekat nak azan, keluar pakcik tua seorang ni daripada bilik, dia pergi dekat pintu masjid. Kat pintu masjid, dia azan di tepi pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biar orang dalam masjid jawab, orang luar masjid jawab. Tapi orang dah penuh dalam masjid. Saya tanya dia, ni mikrofon? Dia kata tak ada mikrofon. Barulah saya faham bahawa mikrofon ni Cina buat hantar ke Malaysia. Sebab orang Melayu memang sangat pekak dia dengan azan. Betul? Kalau tak dikata, saya kata 3 kilometer di masjid kita, azan bunyi. Masjid negara, saya ingat berapa kilometer boleh dengar. Oh, jauh sungguh dia ni. Sungguh Malaysia boleh dengar azan masjid negara. Ketika masuk TV tu lah. Ketika lain saya tak dengar, saya kat ini. Yang mari ni berapa orang? Ni soalan yang kedua ni masalah. Yang azan 3 km dengan yang duduk dalam masjid ada 3 sah. Imam dia seorang, muazzin seorang, adalah pakcik tua belakang. Jadi Cina ni tak payah pakai azan. Ke Cina. Panjang nanti kita Cina. Lain kali kita sambung. Jadi Nabi SAW kata, siapa dia dengar azan, bila selesai azan, dalam hadis Muslim Nabi katakan, summa sallu alayya, kemudian dia selawat ke atasku. Lepas kita jawab azan, la ilaha illallah, kita selawat dulu. Ini kita tertinggal banyak suluh. Sebab apa tertinggal? Sebab dalam TV dengan radio tak kata. Kita pun tak kata juga. Sepatutnya kita lepas azan kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ringkas pun tak apa, tapi selawat. Summa, dia mari kalimah summa dalam lafaz Muslim. Summa, kemudian saluliya Allah al-wasilah. Kemudian minta dengan Allah Ta'ala kepadaku kuasa al-wasilah, kuasa syafaat. Bila kita doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu sampai akhir. Bila kita doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Mudah, ringkas, otoritinya kuat, dalam hadis yang sahih. Kita tinggal yang ni, bila nak syafaat Nabi, dibuat lagu-lagu tak mari. Ini hari ni pula, bala yang terakhir ni pula, bila nak selawat ke Nabi, mesti kena ada pompa. Masjid negara tak ada. Ada setengah masjid hari ni dah jadi tempat berlagu di atas masjid. Bawa pompa penuh, naik masjid penuh. Kenapa nak selawat? Kata berat-berat berlaku. Tak jumpa. Carilah tuan-tuan. Balik semula ke zaman sahabat, ada buat macam ni. Zaman tabi'in ada ke cerita-cerita nak selawat ke Nabi ni macam Nabi simple je Nabi kata. Jawab azan, selawat ke atasku, doa untuk ke al-wasilah, halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Boleh buat ni? InsyaAllah. Hal lain tu kita cari lagi. Banyak lagi lah benda-benda yang boleh kita buat syafaat, tapi kita mula dengan yang simple, yang mudah-mudah. Saya kalau pergi mana-mana tempat orang kata ustaz, kita nampak bengkel menghidupkan ihya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata mudah. Hari ni berapa sunnah kita? Dia kata ikut ustaz. Saya kata yang pertama sekali sunnah yang kita hidup hari ni,
masuk dalam majlis bagi salam. Assalamualaikum. Ini buat dah, alhamdulillah. Bidah yang kedua. Sunnah yang kedua, masuk masjid jangan duduk selagi tak salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Ini banyak ketinggalan. Sebab ustaz mengajar katakan kita nak duduk. Ada ustaz ni pula, masya-Allah tabarakallah. Dia kata mengaji ni fardu ain, salat tu sunat. Belaga dulu tu pula. Jadi kena duduk terus. Susah juga. Kalau kita guna pendekatan kita sendiri yang berfikir tanpa kita rujuk, Nabi kita tengah khutbah. Bila masuk sahabat yang duduk sini, Nabi kata bangun, salli 2 rakaat yang khafifatain, ringkas, tengah khutbah. Enggak tak kalah kuliah kita lebih hebat daripada khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak benda perbincangan begini, insya-Allah akan memberi kepada kita kekuatan untuk ada. Habis sunnah yang ketiga kita berhidup lepas salat waktu, salatul rawatib yang 12 rakaat yang Nabi kita sebut itu. Siapa dia salat 12 rakaat satu hari satu malam, Allah Taala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Nak tak nak kita mahligai? Allahu Akbar. Lambat buka borangnya perumahan. Hari ini pula tawaran istimewa, perumahan rakyat 40,000 je bayar. Ni buku hanya tak buku. Dia kelain perumahan. Sekarang dulu kita dah habis bab syafaat, kita terus pergi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin, dan atas segala semua keluarganya dan semua sahabatnya dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci mereka itu, at-tahirin yang suci mereka itu, akan rahmat dan salamnya yang berkekalan kedua-duanya hingga hari kiamat. Jadi bila kita sebut dalam salat ini, biasa tuan-tuan berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai kepada innaka Hamidum Majid. Kenapa disebut wa ala ali Muhammadin dalam selawat? Kita kena beza di antara ali Muhammad dalam keturunan dengan ali Muhammadin dalam selawat. Ada perbezaan. Dalam keturunan, kalau sebut dengan ali Muhammad, mana semua keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak boleh terima zakat. Nak tahu orang tak boleh terima zakat, pergi pusat zakat kat orang tanya, mana senarai orang tak boleh terima zakat. Di antaranya disebut dengan nama Ahlul Bait, iaitu keluarga-keluarga ahli rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka haram menerima sedekah. Terdiri daripada isteri-isterinya, zaujat ummahatul mukminin, serta zuriat-zuriat mari daripada keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan semua muslimin dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib, iaitulah Bani Hashim ibnu Abdi Manaf. Jadi hari ini ramai orang mengaku mereka Ahlul Bait, mendakwa mereka sebagai keturunan Nabi. Tak apalah, sudah dia ada sanad, ada nasabnya, fadhal ala wasal, kita hormat kepada mereka sebagai keturunan Nabi di atas dasar iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tahu semua keturunan Nabi kita kena hormat, dia akan jadi seperti yang kita nak bawa di bawah. Jadi keturunan Rasulullah itu ialah setiap orang muslimin dan muslimat yang mari daripada keturunan Nabi, daripada keturunan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, iaitu Bani Hashim bin Abdul Manaf. Orang yang mengaku mereka menjadi Ahlul Bait, hati-hati, mereka tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah yang wajib. Jadi kalau kita nak jadi Ahlul Bait ni, kena buatlah, jangan pergi hantar surat orang dalam pusat zakat kan. Kalau tidak bahaya. Ada seorang pelajar nama dia Syarifah. Saya tanya dia, Syarifah ni saya nak tanya betul-betul, awak belajar sini ambil duit mana belajar? Dia kata zakat. Zakat ni boleh ambil ke orang Syarifah? Dia kata aja, dia ni Syarifah keturunan atau Syarifah nama dia pun tak tahu. Kata sudah. Jadi kena cek betul-betul kalau kita jadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur nikmat orang boleh jadi keturunan Nabi, Ahlul Bait. Dan kata Imam Nawawi, Imam Nawawi kata rahimahullah, menjelaskan bahawa ulama berselisih pendapat mengenai siapakah yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi, Ali Muhammadin wa ala alihi. Dalam selawat itu siapakah mereka yang disebut dalam selawat? Jadi beza di antara keturunan dengan selawat. Yang dalam selawat itu siapakah Ali Muhammadin? Pendapat yang pertama iaitulah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ali Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i serta jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Mana majoriti ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib ini ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Iaitulah yang kedua, anak serta cucu dari keturunan Nabi. Anak cucu dia mari daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, mari daripada Sayyidina Ali dan cucu-cucunya. Yang ketiga, semua orang muslimin yang beriman. Jadi kalau yang ketiga ini semua boleh masuk, termasuk kita ni orang beriman, kita boleh masuk. Ini pandangan Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, dan kata Syekh Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan azharuha pendapat yang paling kuat, iaitulah Ali Muhammadin dalam selawat semua umatnya wallah. Imam Nawawi memilih pandangan, kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Ali Muhammad di sini dalam selawat ini semua umatnya yang beriman dapat semua selawat. Jadi kalau kita selawat pada orang, kita dapat juga kepada orang lain, selawat dapat juga kepada kita. Ali Muhammadin ini dalam Syarah Sahih Muslim. Bila sebut cerita ni, saya ingat satu syair yang ditulis oleh Nashwan Al-Himyari. Nashwan ni kita tak bincang tentang akidah ni, kita bincang tentang dia seorang yang pakar dalam bidang lughah Arabiah. Orang yang pakar dalam bidang lughah Arabiah telah menyebut dalam syairnya, dia kata apa? Alun Nabi hum atba'u millatihi minal a'ajimi was sudani wal arabi law lam yakun alu illa qarabatuh sallal musalli ala taghi abi lahabin. Bahaya dia punya sayang sedang. Alun Nabi, maksudnya alun Nabi, keturunan Nabi ialah mereka yang mengikut agama, orang yang mengikut agamanya dari keturunan Ajam, bukan Arab, dari keturunan Sudan, orang Arab juga tapi berkulit hitam, dan orang Arab. Kalaulah alun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kaum kerabatnya, nescaya orang akan berselawat ke atas penjahat yang bernama Abu Lahab. Sebab Abu Lahab ni mari juga daripada keturunan empat saudara Nabi. Kan Abu Lahab orang yang rapat dengan Rasulullah, yang saya ingat kalau orang buat maulud tu duk cerita sangat. Abu Lahab ni antara orang pertama bergembira tentang menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak lihat, jadi nak cerita Nishwan kata apa di sini? Dia kata kalaulah alun Nabi itu bukan orang beriman, nescaya kita ni akan berselawat ke atas penjahat yang bernama Abu Lahab. Apa yang kita cerita Ali Muhammadin wa ba'du. Macam mana? Ustaz Isa teruskan lagi ataupun kita boleh berhenti sekatu kerana masa yang diperuntukkan sampai pukul 11 kan. Jadi kalau tak, kita berhenti sekat wabak tu cantik dah. Sebab ulama-ulama Islam ni dia panggil bara'atul istihlal. Bara'atul Islam ni keindahan permulaan cakap. Kita nak cakap tentang apa, mukaddimah kita tu menjurus ke arah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan salat ini. Sebab apa? Sebab kita ini akan membincang tentang salat. Kita ini akan berbincang tentang salat. Maka bara'atul istihlal, permulaan cakapnya kena menjurus pada dia. Jadi kalau kita bincang tentang zakat, tiba-tiba bab tentang salat, jadi dia panggil tak kena mukaddimah. Bara'atul istihlal ini cantik. Dan dalam Islam ni dia ada wa ba'du. Sini ba'du. Cuma kalau kita perhatilah dalam penulisan kitab-kitab ulama-ulama Islam rahmatullahi taala alal jami' qadiman wa hadithan, kebanyakannya dia akan bara'atul istihlal ini dia akan mula mengikut tajuk yang nak dibincang. Dia tidak bincang dengan yang disebut sebagai khutbatul hajah. Kita ini bila kita nak bincang tajuk apapun, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Tak. Dia akan bincang tentang tajuk yang dia nak bincang. Jadi para ulama mengatakan inilah dia panggil di antara cantiknya susunan. Tapi dia akan ada wa ba'du di situ. Cerita wa ba'du ni saya teringat kepada salah seorang pendakwah yang hebat di zaman moden hari ini, zaman kita ini. Mungkin tuan-tuan selalu baca buku dia, iaitu Aid bin Abdullah Al-Qarni. Sebut Syekh Aid ni kalau orang tak kenal juga, memang orang ni orang tak kenal. Nak kata apa dia kenal dah. Sebab orang tanya, "Abang kenal Abu Anas?" Tak kenal. Dia orang dia tak kenal dah. Tak terkenal lah dia tu. Aid bin Abdullah Al-Qarni ni dia diberi cuti selama 10 tahun daripada bercakap. Cuti 10 tahun daripada bercakap, berdakwah. Mungkin ramai di kalangan muslimah-muslimin kita baca buku itu. Kena dia dulu siapa dia. 10 tahun berhenti berdakwah. Kemudian lepas 10 tahun dia dibebaskan untuk teruskan dakwah. Kita
kitab yang pertama yang dia tulis, yang saya ingat tajuk kitab dia Amma Ba'd. Aikar ni memang pakar sungguh dalam bidang penggunaan bahasa. Tajuk dia Amma Ba'd. Sebab apa? Sebab aku berhenti lama ni, Amma Ba'd ni kita berhenti kat situ. Maka lepas pada ni kita sambung balik. Amma Ba'd dia kata, tawaqqaftu asharan wastafattu asharan. Aku berhenti 10 tahun daripada bercakap, aku dapat faedah 10 perkara. Apa tidaknya? Buku dia banjir di atas meja-meja rak-rak buku di pesta buku. Karena 10 tahun dia tak bercakap, yang menyebabkan dia boleh menulis begitu. Kita kena rehat juga sikit. Jangan rehat di rumah kita lah, jangan rehat lain. Itu kita tak mahu. Jadi berehat tu kita boleh menulis kita. Kalau tidak lagu ni jadi sana sini akhirnya kitab yang janji tahun lepas 2 tahun lagi tak keluar. Tapi harap Imam Sadi akan keluar pada tahun 2012 insya-Allah dengan pertolongan Allah, dengan doa sahabat-sahabat sekalian. Dan Amma Ba'du Witi situ cantik. InsyaAllah kita akan sambung bincang kita dalam tarikh akademi tahun nanti, iaitulah selepas haji, kerana insyaAllah 23 bulan ini akan berangkat Mekah. Jadi tarikhnya akan dimaklumkan kemudian oleh pihak penunjuk insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa persoalan, dipersilakan supaya kita pergi menangguhkan majlis ini. Ustaz Sudi nak tadi dia baca tadi. Sila kalau ada apa-apa nak tambah nak kata. Cuma mungkin masa tu. Saya ingat biasanya kalau kita 9.30 tadi, daripada kalau nak bagi daripada segi pentas tu agak kena laju sikit. 9.30 tu. Tadi kebetulan saya duduk ditanyalah ustaz tu dia live secara langsung daripada bilik yang kecil, cakap seorang sampailah kepada orang dengar ramai. Payah. Saya ingat waktu kita buat di masjid Syahalam bulan Ramadan lebih mesra. Sebab kita cakap dengan orang, ni cakap dengan kamera, Allah. Tadi saya duk fikir, saya buat satu cerita, saya fikir orang suka itu. Kalau tidak susah juga kita nak editing, nak gambar apa yang terjadi di luar. Orang dia faham kita pun tadi. Baik, ada soalan kita? Kalau tak ada, saya beri mikrofon kepada Ustaz Adlan yang sama kita tengah ini, biar dia ada ulasan sikit. Ini Ustaz Adlan Abdul Aziz, kata sikit. Kurma indah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya ucapkan syukur kepada Allah kerana ada kuliah di sini daripada Ustaz Dr. Abdul Basit dan tentang kuliah Ustaz pada hari ini dan tentang kitab ini. Saya cuma ingin memberikan sedikit nasihat untuk saya dan hadir di sini bahawa kita bila ada peluang sebegini, jadi eloklah kita istiqamah, konsisten dalam menghadiri kuliah, sebab kebanyakan kuliah di mana-mana, termasuk banyak ustaz di sini yang hadir dan ustazah yang hadir, kita kadang-kadang bila kita buat kuliah di awalnya semangat, di tengahnya mungkin ada banyak ujian dan cabaran, mungkin di ujung bila khatam semangat balik. Jadi kita berdoa kepada Allah, dan saya nasihat diri saya dan yang hadir, kita istiqamah kerana kita banyak dapat manfaat daripada Ustaz Dr. Basit, kerana bukan semata-mata kita mengaji kitab, tapi kita juga dapat ilmu lain. Sebagaimana kita tahu, istiqamah Syekh lebih kita sukai. Kadang-kadang Syekh off topic, tapi ilmu kita dapat. Kalau kita topik dan off topic, ilmu tak ada juga. Jadi kalau Syekh dia off topic dan dia ikut topik, semuanya kita dapat faedah. Dan itu saya rasa, dan kita mengucapkan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Dr. Basit kerana dapat hadir pada jauh petang sini. Barakallahu fiikum Syekh. Ini Ustaz Ramli. Ustazah seorang, apa ada ni kata? Wakil seorang Muslimah. Saya nak dengar juga. Cara kita ini betul ataupun panjang sangat. Mungkin dia kata kalau macam ni Ustaz, 1 tahun baru khatam kita nak cepat. Boleh, saya boleh laju. Tidaklah cara India pun kita buat cara kita. Cara slow sikit. Tapi terpulang kepada
para peserta yang macam mana cara kita nak ya. Wakil Muslimat apa nak cakap? Kita ada soal-soal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama kita ucapkan Assalamualaikum kepada Syekh Fadil. Semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada tuan guru kita. Semuanya mungkin kita selalu sebut Ustaz tadi mengharapkan bahawa pengajian ini istiqamah, dan insyaAllah kita mulakan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan apabila Syekhun Al-Fadil datang dari jauh, insyaAllah dengan diiringi dengan hati yang penuh ikhlas, yang menadah kita pun dengan jiwa penuh ikhlas, tinggal urusan-urusan yang lain. Kali banyak komitmen, tapi insyaAllah kerana Allah bertemu yang keikhlasan di hati kita ni, insyaAllah barakah Allah akan turun kepada kita di masjid negara yang dirahmati Allah, diberkati Allah ini. Dan kita juga suka nak maklum, kalau boleh yang Ustaz letakkan dalam FB itu kita forward ke kawan-kawan yang lain, kongsikan dengan kawan-kawan yang lain, create SMS bagi tahu ke kawan-kawan yang lain dalam email. Saya rasa banyak lagi kursi-kursi kosong yang boleh dipenuhkan. Lama kali tingkat-tingkat di bawah kapek-kapek ni pun boleh dipenuhkan lagi. Rasa masih lagi belum orang tahu maklumat ini. Bagus juga kepada adik-adik di universiti, tempat saya maklumkan di universiti bawah tempat kita mengajar, supaya generasi muda ini perlu dirapatkan dengan turas yang mereka kadang-kadang baca ikut blog, ikut internet, kadang-kadang silap jumpa syekh, barangkali dia salah faham, barangkali ada juga yang memperlekehkan tulisan para ulama yang terdahulu. Barangkali Allah Ta'ala sudah letakkan tempat mereka yang baik di sana. Jadi kita insyaAllah kita mengikut menelusuri jalan kawan terdahulu. Mudah-mudahan Allah mazukna al-ikhlas fi tarikina hadha. InsyaAllah mudah-mudahan juga tuan guru kita pun nak pergi buat lagi ke sana. Mohon doa juga insyaAllah kita dikuatkan semangat yang disebut tadi, di awal ini, wa wasatihi wa akhirihi, awal, tengah, ada hujungnya kita belajar kitab ni, kemudian sambung kita ada insyaAllah. Itu saja, dan Allah berkati menjadi kita. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Salahuddin. Abu Ahmad, ada Muslimat? Tak ada. Kalau setakat itu saya rasa kita akhiri majlis kita ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kepada muslim. Majlis mengucapkan ucapan saya Fadil terima kasih atas apa yang disampaikan. Moga-moga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat